Itu kita akan masuk part 21 untuk kita nak state limitation of Bohr atomic model, and then to state the dual nature of electron using the Broglie postulate dengan Heisenberg uncertainty principle. Okay, limitation. Okay, yang kita cerita yang macam mana nak kira energi elektron pada ground state ataupun pada excited state, awak punya delta E, awak kira lah wavelength sebagainya hari tu. Lepas tu kita cerita pula siri-siri semua tu, siri Lyman, Balmer, Pasken, bracket dengan Pfeffer tu. And then kita cerita pasal Bohr postulate tu, itu semua adalah limit kepada hydrogen atom saja. So sebenarnya Bohr atomic model ni weakness dia limit hanya pada hydrogen atom ataupun hanya untuk satu ataupun elemen yang hanya ada satu elektron spesies. Contohnya selain daripada tu helium plus ataupun lithium 2 plus. Kalau lebih daripada 2 elektron ataupun lebih daripada 3 elektron, awak punya Bohr dia tak Bohr atomic model kita tak boleh gunalah. Kita tak boleh nak guna Bohr atomic model untuk nak menerangkan tenaga ataupun nak menerangkan position untuk awak punya elektron tu berada di mana. So ni yang dia beritahu, ini model untuk atomic model melalui Bohr. Okay, kenapa? Sebabnya tadi cannot determine, sebab kita tak boleh determine precise location elektron. Sebab kenapa? Sebab sebenarnya elektron ni macam wave. So dia ada wave pattern 1 dan pattern 2. So kita tak tahu dia berjalan ataupun macam mana dia orbit awak punya nukleus tu sebenarnya. Dia bukannya orbit bulat yang macam Bohr cakap ni. So dia mengikut wave dia, ikut dia punya jalan dia yang tersendiri. Sebab tu kita tak boleh nak tahu dia punya precise location of elektron tersebut. Itu weakness untuk Bohr atomic model. So ada dua weakness kat sini. Okay, so sebab tu wujudnya di Broglie postulate, di mana bila kita cakap pasal wave tadi, so maksudnya dia wujudkan ataupun dia anggapkan elektron tu dia ada dual nature, di mana dia ada properties of particles. Okay, apa itu properties particles? Property particles maksudnya ada di mass lah. So sebenarnya elektron ni ada berat dia tersendiri. And then properties of wave. Maksudnya wave tadi dia bergerak dalam keadaan yang wave lah, dalam keadaan tidaklah pada orbit bulat tu, tapi dalam keadaan wave tadi tu. So ini adalah di Broglie postulate, dia nak bagi tahu elektron rupanya dia ada mass. So properties of particles ni mass sebenarnya. Maksudnya elektron awak ada mass. Okay, so kena just tahu je lah. Ni untuk di Broglie postulate dengan Heisenberg kejap lagi. Awak hanya tahu je lah. Just tahu apa itu di Broglie. Di Broglie cakap apa, nanti Heisenberg cakap pasal apa pula. Just tahu sahaja. Kalau di Broglie dia nak cerita, rupanya elektron ada dual nature, iaitu di mana dia ada properties of particles, di mana dia ada mass, dan juga dia ada properties of wave. So untuk di Broglie punya equation adalah seperti itu. Awak hanya tahu sahaja. Kena tahu sajalah, oh ini adalah di Broglie equation, di mana bila dia ada wave maksudnya dia ada wavelength, dan wavelength dia akan depends pada mass lah. So sebab tu dia punya equation ada wavelength dan juga ada mass. Just tahu sahaja dia punya inilah equation di Broglie equation. Dia just nak relationship kan between wave dengan mass tu. Okay, dan sebab tadi kita tak boleh nak tahu location of electron. Sebab tu bila kita tahu, kita tak boleh nak tahu juga momentum. Awak tak boleh tahu juga position of moving particles with certain je lah. Contoh macam saya nak terangkan dalam kuliah, contoh awak ada perangkap lalat dalam satu botol tu. Lalat tu saya bergerak, betul? So awak tak tahu kat mana lalat tu, precise location lalat tu. Kejap dia bergerak sana, kejap lagi sini, kejap bergerak sana, kejap bergerak sini. Itulah elektron. Kita tak tahu kat mana kedudukan dia. Dan masa tu, dalam masa yang sama juga kita tak tahu dia punya momentum dia berapa. Sama juga macam kereta bergerak. Tengah bergerak, macam mana awak nak tahu dia punya betul-betul position? Oh, dia memang akan berada di sini. Tapi dia tengah bergerak. Nanti dia akan tinggalkan tempat yang mula awak anggap dia ada kat situ. Itulah maksud Heisenberg uncertainty principle. Dia kata impossible untuk nak tahu momentum dan masa yang sama position bagi yang moving particles. Yelah, benda tengah bergerak, awak tak boleh nak tahu position dan juga momentum pada masa yang sama.
So hanya tahu saja dia punya formula adalah ini. Just tahu saja. Just tahu je lah, tak payah nak buat pengiraan, tak ada pengiraan. Kita hanya tahu saja ni adalah Heisenberg Uncertainty Principle. So di mana X ni untuk position, P ni untuk momentum dia lah. Situ saja je lah untuk tadi de Broglie dengan Heisenberg Uncertainty Principle. Okey, masuk part last untuk 2.1. So kalau ikutkan calculation, kita dah kira dah energi elektron dekat orbit, awak dah kira dah energy change which is delta E, settle. Awak dah boleh kira dah photon particular wavelength dan juga frekuensi hari tu. So kita dah settle, kita boleh juga, awak dah juga boleh kira calculation involve Ribot equation 1 over lambda tu. Okay, last part kepada calculation untuk 2.1 adalah kita nak calculate IE, ionization energy untuk hydrogen atom from Lyman series. Okay, ingat IE ni, ionization energy ni hanya untuk Lyman series sahaja dan hanya untuk hydrogen atom. Bila tadi kan buat atom memada kan saya dah bagi tahu dia hanya untuk hydrogen atom saja ataupun elektron ataupun elemen yang mempunyai satu elektron saja. Okay, kenapa kita hanya kena pada Lyman series saja? Okay, bila kita nak keluarkan elektron tu pastikan mesti dalam keadaan stabil. Bila masa dia dalam keadaan stabil, dia dalam keadaan stabil bila pada ground state n equals to 1. So ingat balik, bila pada elektron pada n equals to 1, maksudnya pada Lyman series lah. Sebab tu nak keluarkan elektron hanya pada Lyman series sahaja. Tak boleh pada n equals to 2, tak boleh pada n equals to 3 sebab tak stabil. Kita nak elektron tu dalam keadaan stabil. So dalam keadaan stabil dia mesti pada ground state. So kita nak keluarkan elektron. Mestilah remove, tak tahu tak keluar ke mana. So maksudnya kita keluarkan sehingga infinity. So sebab tu atom said to be ionized, contoh kita jadikan H+. Maksudnya bila elektron tu daripada ground state kita remove, kita keluarkan kepada n infinity. So maksudnya tak ada lagi attraction dengan nukleus, elektron tu tak ada lagi attraction dengan nukleus dan nak keluarkan awak perlukan minimum energy required. Kita perlukan sedikit tenaga lah, absorb maksudnya perlukan tenaga masuk dalam nilai positif lah dalam kes ni. Sebab minimum energy required diperlukan. So ni kalau nak anggapkan kita keluarkan elektron menjadikan H+, dan keluarkan elektron ni, maksudnya elektron dah keluar lah. Elektron dah keluar pada infinity, tak tahu ke mana. Okay, so apa sebenarnya IE ataupun ionization energy ni? Okay, so IE adalah minimum energy required untuk nak removekan 1 mol elektron. Kita nak keluarkan 1 mol elektron, nampak ni 1 mol elektron daripada 1 mol ni, 1 mol gaseous atom. Nampak awak punya hidrogen dalam keadaan gaseous, dalam phase gas dan dia hanya ada satu sahaja atom. So kita nak keluarkan 1 mol elektron daripada 1 mol gaseous atom yang pada ground state. So awak punya H ni mesti dalam keadaan stabil lah. Mesti dia punya elektron tu pada ground state. Ini adalah definition untuk IE. Nanti awak akan jumpa lagi IE ni chapter 3 nanti awak jumpa lagi ionization energy apa pula. So harapnya ingatlah IE tu apa. Okay. So pergi seterusnya. Okay, so tadi dah terangkan awak punya elektron tu mesti daripada n equals to 1, lepas tu dia keluarkan kepada n infinity. So transition awak daripada n final awak mesti daripada 1, initial awak mesti 1, final awak mesti infinity. So nak kira IE, kita dapatkan delta E dulu. Masukkan delta E, RH macam biasa 218 dan 10 negatif 18. Initial masukkanlah 1 kat sini. Masukkan 1 kat sini. Lepas tu final masukkan infinity. So ingat 1 over infinity sama dengan yang ni sama dengan kosong. 1 tolak kosong sama dengan 1 lah. So nanti 1 darab RH, sebenarnya nilai delta E awak akan sama dengan nilai
RH. Tapi ingat bila kita nak kira IE, awak masih kena tunjuklah formula, masukkan nilai 1 dengan infinity, dapatkan delta E. Okay, tapi tadi IE dia punya unit, kalau ingat lagi masa dekat kuliah saya ada bagi tahu, untuk IE unit dia mesti joule per mol. So macam mana dapatkan per mol? Sebab awak dapatkan delta E sama dengan joule sahaja. So nak dapatkan per mol, awak kena darab dengan Avogadro constant. Nama pun Avogadro constant. So nilai constant value Na tu Avogadro constant bolehlah refer pada list of constant value. So akan dapatlah nilai IE sama dengan unit dia joule per mol. Macam itulah, mesti dapatkan joule per mol. So kalau soalan minta kira tenaga yang diperlukan untuk nak keluarkan elektron, so kena ini step-stepnya, which is nanti kita akan tengok soalan. Okay, soalan nombor 18 dengan nombor 19 2.1. Okay, soalan ni sama je, konsep soalannya sama je, which is dia tanya berapa tenaga, calculate the energy required to remove an electron from hydrogen atom. Yang kedua pun dia tanya calculate IE, ionization energy from hydrogen atom in kilojoule per mol. Soalan ni sama je dengan soalan ni, cara pengiraannya. Okay, right, yang first ni 18 ni dia kata pertama dia suruh write chemical equation. So write je lah yang tadi saya bagi tu. Hydrogen nak keluarkan jadilah hydrogen, masih lagi phase gas tapi dah jadi ion, di mana keluarkan satu elektron. Tu dia punya chemical equation, nak keluarkan elektron daripada hydrogen atom. So nak kira IE, konsepnya tadi sama je. So nombor 8 dengan 19 jawapannya macam tu je. So tadi saya kata sila tulis transition N1 ataupun N2. Sorry, bukan N1 bukan N2. N initial ya dengan N final, sebab awak punya formula initial tolak final. Okay, and then masukkan nilai awak 1 dan juga infinity. So tahu tadi saya dah bagi tahu infinity sama dengan kosong. So nilai awak akan dapat delta E sama dengan inilah dan per joule. So nak dapatkan IE ataupun energy required to remove an electron. Tadi ni delta E darabkan dengan Na Avogadro constant. So adalah awak punya unit per mol. So dapatlah awak punya nilai kilojoule 1312 kilojoule per mol. Kilo tu depends pada soalan lah. Kalau nombor 19 ni dia minta kilo. So kena darabkan jadikan kilo lah. Kilo tahu kan? Kilo kan sama dengan 10 kuasa 3. So settle kat situ. So memang jalan kerjanya adalah sama, dan nilai apa-apa awak kira lepas ni pun nilai untuk IE memang ni nilainya. Awak kira dapat lain memang maksudnya salah lah tu. So lepas ni kalau soalan tanya pasal IE ataupun energy required for remove an electron, memang inilah nilai dia, dan inilah jalan kerjanya. Okay. Tapi kadang soalan dia boleh kaitkan dengan wavelength, which is contoh pada soalan 20. Dia bagi line spektrum. Okay, bagi line spektrum. Lepas tu dia bagi wavelength kat bawah tu. Sekarang ni caranya memang sama je. Tadi sebenarnya awak kena dapatkan delta E. Dapat delta E, bolehlah kira IE, settle. Tapi sekarang ni soalan bagi wavelength. So awak kena gunakan data yang dibagilah, which is wavelength ni lah. Okay, macam mana nak dapatkan, macam mana daripada wavelength awak nak dapatkan delta E? Ataupun daripada wavelength yang mana kita nak guna untuk nak dapatkan delta E. Sebab sekarang ni awak perlukan delta E, nak kira juga delta E. Supaya nanti bolehlah kira macam biasa, dapatkan delta E, dapat delta E, boleh kira IE seterusnya. Okay, sekarang ni persoalannya, susah pula nak soalannya. Okay, soalannya sekarang awak nak cari delta E. Saya cakap awak kena guna wavelength. Okay. Caranya daripada wavelength, macam mana nak dapatkan delta E? Awak hanya ada wavelength. Ni wavelength dia bagi ni. Awak ada wavelength. So nak dapatkan daripada wavelength, awak kena dapatkan delta E. Macam mana nak dapatkan delta E daripada wavelength? Anyone nak bagi suggestion? AC per
Lambda. Ya, awak gunakan yang formula delta E sama dengan HC over lambda. Okay, kena guna ni sebab awak tak boleh guna, awak tahu ni pasal IE tapi awak tak boleh nak terus buat transition, tak boleh bagi jawapan macam ni. Kita kena gunakan wavelength yang soalan bagi information ni. Okay, sekarang dah tahu dah nak dapatkan delta E nak dapatkan delta E, awak kena guna wavelength. Tapi wavelength yang mana satu? Yang sebab kalau baca ni first line, ni second line, third line, fourth line, ni fifth line lah, which is dah infinity lah. Mana kita nak guna? First line ke, second line ke, third line ke, fourth line ke, fifth line? First line. First line. First line. Yang lain? Banyak line kat situ, boleh pilih ni. First line. First line je lah. First line. First line je. Betul ke first line? Yang lain? First line. Betul. Betul first line. Yang lain pun ikut je first line. Ikut je. Ikut je. Ikut je. Tak ada siapa yang boleh terfikir. Sebab stable. Sebab stable. Okey. Bila dia kasih dalam bentuk line spektrum dan dia kasih wavelength banyak-banyak ni, awak kena fikir tadi. Delta E, bila awak keluarkan kalau dalam bentuk, kita tengok dalam bentuk energy level diagram ni. Okay, dia punya gap delta E awak akan paling besar betul sebab awak keluarkan daripada n equals to 1 terus kepada n infinity. So gap ni ataupun delta E awak ni akan paling tinggi, betul tak? The highest one. Betul tak? Betul. Sebab tengok gap ni pun besar ni. Daripada n equals to 1 pergi ke infinity, entah mana entah infinity, jauh gila tak tahulah infinity ke mana. So maksudnya gap ni, sebab kena ingat ini awak punya energy level diagram which is energy. So energy change awak confirm lah yang paling tinggi, yang terpaling tinggi dan terpaling highest, besar dia punya tu. Bermaksud bila macam tu, ingat balik wavelength mana kita nak dapatkan. Bila tenaga awak gap delta E awak paling tinggi, wavelength awak paling rendah. Pendek, jangan rendah. Pendek. Wavelength pendek, panjang, length mana ada maksudnya sikit ke apa ke. Ingat wavelength ukuran maksudnya ada pendek, panjang je. Rendah macam kurang tepat sikit. Rendah. Macam panjang ukuran tu rendah. Kan pelik tu. Okay, so kita nak awak punya delta E dah makin maksudnya delta E paling besar, tapi untuk wavelength awak kita kena pilih yang paling pendek. So mana yang paling pendek? Yang last. Fifth line yang 91.16 ni. Kena ingat benda ni. So untuk nak pilih wavelength yang mana, kena fikir yang paling pendek. Yang paling pendek itulah awak punya line yang awak kena pilih lah untuk wavelength tu. Okay, so dalam kes ni kita akan pilih yang paling dekat dengan infinity lah. Sebabnya kita memang nak buang ke infinity tu. Itu untuk ukuran wavelength awak lah. So initial is determined by detecting the wavelength of conversion point. Kita ambil IE ataupun kita nak ambil tenaga daripada yang paling dekat dengan conversion limit. Okay, so dapatkan delta E daripada yang HC over lambda, masukkan nilai lah. Delta E sama dengan H awak 3, bukan 3. H awak 6.63 10 kuasa negatif 3. C awak speed of light 3 10 kuasa 8. Bahagi dengan wavelength. Wavelength awak yang dibagi dalam line spektrum tu 91.16 nanometer. So darab 10 kuasa negatif 9. So akan dapat delta E sebenarnya sama yang awak kira transition tu, which is 2.18 darab 10 negatif 18 joule. Dah dapat ni, barulah kita boleh kira
IE seperti biasa sebenarnya. Di mana yang nanti delta E ni darabkan dengan Avogadro constant. So sebenarnya ni tak perlu nanti saya betulkanlah. Ni tak perlu, transition ni tak perlu tulis. Sebab awak dapatkan delta E daripada wavelength. Tak apa, nanti saya betulkan lah. Okay, so dah dapat delta E daripada wavelength. Nanti kiralah IE macam biasa, di mana IE awak darab dengan Avogadro constant. Dapat nilai pun sama. Cumanya yang beza macam mana kita nak dapatkan delta E daripada wavelength. Sama juga dengan soalan yang 21. Tadi line spektrum menggunakan wavelength. Okay, yang ni line spektrum, tapi kalau tengok label dia, dia kasih wave number. Okay, apa itu wave number? Okay, nama pun wave dikaitankan dengan wavelength lah juga. Okay, wave number adalah sebenarnya nak bagi tahu kat sini wave number 1/lambda je sebenarnya. So sekarang ni nak ambil wave number yang mana satu untuk nak kira delta E. Dia terbalik dengan tadi. Nak ambil yang kalau tengok ni first line lah sebab dia punya gap. Ni yang first line. First line, second line, third line, fourth line, fifth line. Nak ambil line mana? Fifth. Satu. Nak ambil line yang mana? Fifth. Fifth. Fifth? Betul ke? Yang lain? Betul. Okay, betul ke dekat tutorial tutorial saya letak 10 negatif 6. Sebenarnya 10 kuasa 6 So sila take note nanti kat tutorial dia 10 kuasa 6 sebenarnya. Okay, so kita nak ambil yang fifth line ni untuk punya wave number. Sebab kenapa? Bila masukkan nanti akan dapat wavelength awak. Yang paling pendek nanti dapat balik nilai yang tadi sebenarnya. 91.16 10 negatif 9 sebenarnya meter. Sebab kita masukkan wave number tadi 10.97, 10 kuasa 6. So tengah terbalik akan dapatlah wavelength. Dapat nilai yang sama, dah dapat wavelength. Kira cara yang sama tadi, dapatkan delta E daripada Hc/lambda. Dapatkan delta E, dapat delta E, bolehlah kira IE di mana IE darab dengan Avogadro constant. So cara dia memang macam tu je pun. Cumanya cara tanya dia guna wavelength ke ataupun wave number saja nak confusekan awak. So dia ambil line yang wave number yang paling hujung lah, fifth line lah. Untuk nak jadikan, nak kira awak punya delta E. So ni tak perlu tadi. Kena terus dapatkan delta E daripada Hc/lambda. Bolehlah kira IE. So nilai memang akan sama je. Awak akan memang dapat wavelength dia adalah wavelength dia ni. Cumanya cara tanya saja yang berbeza. Okay, nak tanya soalan untuk 2.1. Dah habis lah 2.1 dah sebenarnya.